Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. 我们同心祷告， Bapa kami yang baik, 美善的上帝， Allah yang mengasihi kami, 爱我们的上帝， Allah yang menerima kami apa adanya, 主啊，你愿意接受我们本相的上帝， tanpa memandang bentuk dan rupa kami, 你也不观看我们外表的上帝， tanpa melihat apa yang dapat kami lakukan untuk-Mu. 而且你没有观看我们。 Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. 主啊，为着你向我们所施的慈爱，向你献上感谢。 Saat ini kami datang membawa diri dan hati kami ke hadapan-Mu. 主啊，今天早上我们来到你的殿中，我们要敬拜你。 Siapkanlah hati kami untuk mendengarkan Engkau. 主啊，预备我们的心听你的话语。 Berkati setiap hamba-Mu yang duduk mendengarkan, 主啊，求主你祝福在座或者是在家里的每一位听到的弟兄姐妹， maupun hamba-Mu yang menyampaikan dan menerjemahkannya. 只在台上传讲的是翻译的姐妹。 Biarlah firman-Mu boleh berbicara secara pribadi kepada setiap kami. 主啊，求你的话语对我们每一个人说。 Ini diri kami Tuhan. Ini diri kami ya Tuhan. 主啊，这是我们所献上的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告。 Amin. Amin. Silahkan duduk kembali saudara. 请坐。 Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. 各位弟兄姐妹们，早安。 Pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema 今天早上我们要默想一个主题， yang merupakan satu rangkaian tema yang akan kita renungkan di tahun 2022 ini. 这是在2002年呢，我们一连串所要思考的主题。 Kita akan belajar untuk menjadi seorang murid yang serupa dengan Kristus lewat pemuridan. 我们要学习呢一个像主耶稣的一个门徒。 Dan hari ini kita akan merenungkan satu tema bahwa murid itu adalah orang yang digerakkan oleh kasih. 今天我们所要学习的就是呢，一个门徒呢要以爱为首。 Mari kita buka Alkitab kita 我们来看一段的圣经， dari Filipi 1 ayat 9 sampai 11. 腓立比书1章第9到第11节。 Saya akan membacakan terlebih dahulu bagi kita dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. 先由印尼文读，然后用中文读。 Filipi 1 ayat 9 sampai 11. 腓立比书第1章第9到第11节。 Beginilah firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. 我所祷告的，就是要你们的爱心在知识和各样见识上多而又多，使你们能分别是非，做诚实无过的人，直到基督的日子，并靠着耶稣基督结满了仁义的果子，叫荣耀称赞归于神。 Saudara, bulan Juni tahun yang lalu 弟兄姐妹们，在去年的6月份， terlihat ada begitu banyak kerumunan orang memenuhi gerai McDonald. 我们看到呢，很多人呢，他们拥挤在这个麦当劳的名店。 Dan hal ini terjadi di beberapa kota di Indonesia. 这就是在印尼呢各个城市当中所发生的事情。 Tentu saja kerumunan banyak orang ini menggelisahkan karena kita masih berada dalam kondisi pandemi. 因为呢，这么多的人，当然令我们非常的担心，因为我们现正处在疫情当中。 Apa yang terjadi? 那么发生了什么事情呢？ Ternyata McD itu melakukan kolaborasi dengan BTS. 原来呢，这个麦当劳啊，跟这个 BTS 呢，他们合作了。 Nah, BTS ini adalah grup band Korea yang isinya adalah cowok-cowok ganteng seperti foto ini. 所以呢，这个 BTS 呢，是由一支由英俊的男孩组成的韩国乐队。 Nah, kalau saudara mau lihat aslinya, boleh lihat kira-kira seperti contoh Bobby begitu. 可是呢，你们要看他的明星的外表呢，你们也可以看我们教会的传道。 Nah, karena ganteng, jadi banyak anak muda yang mengidolakannya. 因为呢，他们很英俊，所以呢，很多的年轻人，很崇拜他们。 Nah, salah seorang fans mengaku dia rela menunggu sampai 3 jam.
甚至一个粉丝说，他甘愿等了3个小时， menunggu 3 jam untuk bisa pesan McD tadi itu. 就是为了要得做这个麦当劳给他的订单。 Karena begitu rame, jadi waktu dia pesan ditolak, dia ganti lagi aplikasi lain, pesan lagi, begitu seterusnya sampai 3 jam, akhirnya dia dapat. 当他在订单的时候，一次一次的就被拒绝了。最后呢，他等了3个小时才能够得做他所要的。 Nah, padahal fans ini bilang paket makanan yang disediakan di McD itu ada kentang, ada nugget, ada cola. Nah, ketiga makanan ini sebenarnya dia nggak suka. 那么这个粉丝说呢，说他所得到这个麦当劳呢给他的食物就是呢鸡肉、鸡块啦，还有土豆，还有这个可乐。其实呢，这些东西都不是他喜欢吃的食物。 Dia nggak suka, tapi dia mau beli karena dia ngincer bungkusan McD yang warnanya ungu muda yang adalah warna khas dari BTS. 他不喜欢吃这些食物，但是呢，他喜欢呢这个食物的这个包装，因为这个包装是用全纸式包装的，这就是乐队的这个一个特征的。 Luar biasa ya saudara-saudara, bayangkan karena dia suka, saking sukanya sama BTS itu dia rela keluarin duit untuk beli makanan yang sebenarnya dia nggak suka. 所以我们看到这位粉丝呢，因为他喜欢这些这个乐队，所以他甘愿花钱，而且呢也愿意花时间，为了要得到这些的东西。 Dan dia rela menunggu berjam-jam hanya demi mendapatkan bungkusan warna ungu itu. 就是他愿意等上几小时，才能够达到这个指示的包装。 Saudara, hal ini membuktikan kepada kita 所以这件事给我们一个证明， bahwa keinginan hati manusia itu mampu menjadi magnet yang begitu kuat menarik kita untuk melakukan keinginan itu. 这就是证明了人心的欲望可以成为一块磁石，吸引他按照这个欲望去做事。 Nah, maka ada seorang penulis yang berkata begini. 所以有一位作家这么的说， Kalau Anda ingin bangun sebuah kapal, 如果你想造一艘船， tidak perlu gerakkan orang untuk beli kayu rakit kapal itu. 所以你不需要呢，去叫人去买这个木材呢，来去造这艘船。 Tidak perlu kumpulkan mereka, bagi mereka dalam tugas supaya mereka merakit kapal itu. 也不需要给他们切割和组装船的任务， Tapi lebih baik ajarkan mereka supaya mereka menginginkan laut yang luas itu. 而是要叫他们想要的浩瀚无边的大海。 Ajarkan mereka supaya mereka punya kerinduan untuk menaklukkan laut yang luas dan tak berujung itu. 就是叫他们能够想到这个大海时，他们有一个征服浩瀚大海强烈的愿望时， Kenapa? 为什么呢？ Karena waktu mereka menginginkan laut, waktu mereka punya kerinduan sama laut, 当他们渴望这个大海时，他们想要征服这个大海时， maka mereka secara otomatis akan dengan sukarela tergerak untuk buat kapal. 那么他们就很自动的、而且甘心的、乐意的来去造这艘船。 Saudara, manusia itu pada dasarnya digerakkan oleh kerinduan hati atau keinginannya. 弟兄姐妹们，人类基本上是由内心的渴望和欲望驱动的。 Kerinduan atau keinginan itu adalah sesuatu yang kita kasihi, sesuatu yang kita cintai. 这个渴慕呢，就是我们所爱的，或者是我们喜欢的。 Nah, maka ada seorang teolog yang menyimpulkan seperti ini. 所以一位神学家做出结论说，做出这个总结说， Kita didefinisikan oleh apa yang kita kasihi. 我们实际上是由我们所爱的东西来定义的。 You are what you love. Kamu adalah apa yang kamu kasihi. 你就是你所爱的。 Jika kita mencintai uang, 如果我们爱钱的话， maka kita akan lakukan apapun untuk mengejar uang. 那么我们会尽我们的能力去赚钱。 Cinta terhadap uang itu akan menggerakkan kita untuk melakukan apa saja yang kita bisa demi kita dapat uang. 因为我们爱钱，所以呢，它会推动我们呢想办法呢去赚钱。 Karena kasih itu menjadi penggerak, 因为爱是一个动力， maka kasih itu pasti selalu mendahului perbuatan. 所以爱就是在行动之前。 Harus ada kasih dulu, baru ada perbuatan. 所以呢，我们需要有爱，才能够有行动。 Nah, dalam Filipi 1 ayat 9 sampai 11 tadi,
腓立比书第1章第9到11节， Di dalam pembukaan suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus berdoa supaya kasih mereka makin melimpah. 所以呢，这个使徒保罗给腓立比信徒的这封信的开头，也就是呢，他希望呢，信徒们都有丰富的爱。 Saudara perhatikan, yang Paulus doakan bukan supaya pengetahuan atau pengertian mereka yang makin melimpah. 使徒保罗所祷告的，不是要他的信徒在知识和各样见识上多而又多， Tetapi dia mulai dengan kasih terlebih dahulu. 但是他是以爱为开始来做一个开头仪。 Kasih yang melimpah dalam pengetahuan dan pengertian yang benar itu akan membuat seseorang bisa memilih apa yang baik. 那么呢，是我们有爱心呢，让我们能够接下来呢，在知识上和各样的见识上多而又多的话，那么我们就能够分别是非。 Kasih yang melimpah itu membuat mereka suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus dan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus. 因为这个爱心能够激励我们，使我们能够接触仁义的果子，使我们在生活上毫无瑕疵。 Nah, saudara berangkat dari semua hal ini, 所以我们再接下去说， bahwa kita adalah apa yang kita kasihi, 就是我们爱我们所爱的， dan segala hal yang kita lakukan itu digerakkan oleh kasih. 所以我们所行的一切都是由爱心所推动的。 Jika diterapkan dalam proses kita menjadi murid Kristus, 如果呢，我们进入一个门徒训练的这个过程当中， maka pemuridan itu sebenarnya bicara tentang kasih yang menggerakkan hidup kita. 所以在门徒训练当中所推动的，就是用这个爱心来推动我们。 Pemuridan itu bukan hanya bicara tentang membawa orang untuk tahu dan percaya pada Yesus. 所以在这个成为门徒呢，并不是带领人相信主、认识主， Tapi supaya orang yang ikut Yesus itu bisa mengasihi apa yang dia kasihi, bisa merindukan apa yang dia rindukan. 乃是希望呢，被他带领的人能够爱主所爱的。 Jadi pemuridan itu adalah proses untuk mengarahkan kasih dan kerinduan seseorang 所以呢，这个门徒呢，就是要带领一个人与这个爱心， proses untuk mengarahkan kasih dan kerinduan seseorang pada hal yang sebenarnya, yaitu pada Tuhan. 所以呢，他带领我们一个这个真正的目标对象就是上帝自己。 Kenapa pada Tuhan? 为什么是对上帝呢？ Sebab Tuhan sebagai pencipta yang menciptakan kita 因为是上帝创造了我们， sudah merancang kita supaya kita itu punya kerinduan terhadap Dia. 上帝设计了人类对他的渴望。 Nah, inilah yang disampaikan oleh Bapak Gereja Agustinus. 这是教父呢奥古斯丁所说的话。 Dia berkata, engkau telah menciptakan manusia untuk dirimu dan hati kami tidak akan tenang sampai kami menemukannya di dalam engkau. 他说：“你为自己创造了我们，我们的心不安宁，直到我们在你身上找到他。” Jadi jauh di dalam lubuk hatinya sebenarnya manusia itu selalu mencari hal yang bisa memenuhi kelaparan dan kehausannya. 其实人类一直在寻找能够满足饥渴的事物， Kita selalu berusaha untuk memuaskan hasrat itu dan untuk memenuhinya. 我们呢试图满足这种欲望， Tapi seringkali kita memenuhinya dengan sumber yang salah. 但是很多时候呢，我们的这个来源是错的。 Kita pikir uang, 我们以为这个金钱、 kesenangan, 快乐、 nafsu seksual, 性欲、 nonton, 电影、 makanan, 暴饮暴食、 pekerjaan, 工作、 pengakuan dari orang lain, 别人的认 dan 可， lain-lainnya itu bisa memuaskan kerinduan kita yang terdalam. 能够满足我们干渴的心。 Tapi ternyata semakin kita isi dengan semua hal ini, 但是事实上，若是我们被这些事物所充满了， semakin kita rasa haus, 我们也更干渴， semakin kita rasa lapar, kita ingin lebih dan lebih, 我们更饥渴，因为我们想要的更多。 tapi kita tidak pernah dapatkan kepuasan itu dari sumber-sumber ini. 但是我们从这些来源当中无法满足我们的心， Sebab memang kehausan atau ruang kosong dalam hati kita itu hanya bisa diisi oleh Allah. 因为没有上帝，才能够填满我们这个虚空的心。 Sebab Dia sudah menciptakan kita untuk Dia. 因为他是
是为了上帝创造了，上帝创造我们是为了他。 Dan hati kita hanya akan mendapatkan kepuasan yang sesungguhnya di dalam Dia. 唯有在上帝里面，我们才能够得到真正的满足。 Hari ini apa yang paling saudara rindukan? 今天呢，你最渴望的是什么呢？ Apa yang paling saudara kasihi? 你最爱的是什么呢？ Apa yang apakah selama ini saudara berusaha untuk mengisi kehausan itu dengan sumber-sumber lain di luar Tuhan? 是否呢？这一向以来，你是寻找主外的事物来填满你心灵的空虚呢？ Jika ya, 如果是的话， mari kembali kepada Tuhan 让我们回转归向上帝， dan arahkan hati kita untuk mengasihi objek yang benar, yaitu Allah sendiri. 就是让我们的心呢转向这个上帝，就是呢这真正的我们所要敬拜的真神。 Tapi tentu saja hal ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. 当然，这不是一件简单的事情，要我们去做的， Tidak bisa cukup dipelajari hanya dalam satu malam, 不能够在一夜之间就完成的了， tidak cukup hanya dengan pengetahuan. 不能够只是用我们的知识。 Kita perlu berproses terus dan proses inilah yang sebenarnya dilakukan dalam pemuridan. 所以呢，我们要一直不断的进入这个过程，这个过程呢，就是要进入这个门徒训练当中。 Selanjutnya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi Allah? 接下来呢，我们如何爱上帝呢？ Kalau tadi kita sudah tahu bahwa hati kita itu harusnya diarahkan untuk mengasihi Allah, 所以 sekarang 刚才我们已经说了，我们的心应该的导向呢这个上帝自己。 nah, sekarang pertanyaannya bagaimana saya bisa mengasihi Allah? 现在我的问题是如何呢？我能够爱上帝？ Saudara, saya mau katakan bahwa kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah dari diri kita sendiri. 我在这里跟你弟兄姐妹们说，我们是不能够靠我们自己本身来爱上帝的。 Bukan hanya tidak mungkin, tapi kita tidak bisa mengasihi Allah kalau 这是不是说不可能，就是因为呢， kita tidak mungkin dan tidak akan bisa mengasihi Allah kalau Allah tidak terlebih dahulu mengasihi kita. 就是我们不可能爱上帝，若是上帝没有先爱我们， Dan inilah kebenarannya, 这就是真理。 bahwa Allah adalah kasih. 这上帝就是爱， Kasih adalah natur Allah yang tidak bisa dipisahkan dari dirinya. 上帝呢，上帝就是爱，因为这个爱就是上帝的本性，是与上帝不分离的， Oleh sebab itu Allah tidak mungkin tidak mengasihi. 所以上帝不可能不爱， Dan Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. 而且他是以永恒的爱来爱我们， Kasih yang sudah ada dulu, sekarang, dan sampai seterusnya. 就是他的爱从恒古现在直到以永远的爱来爱我们。 Kasihnya kepada kita bukan karena kita ada apanya. 他爱我们，并不是因为我们的本相，我们是我们， Bukan karena kita ini layak, 并不是因为我们配得的， bukan karena kita lebih hebat dari orang lain. 而只是我们比别人更厉害、更了不起。 Tapi Allah mengasihi dan memilih kita 但是上帝爱我们，拣选我们， jauh sebelum dunia dijadikan. 就是当这个世界未造以前， Karena dirinya sendiri adalah kasih. 因为上帝本身就是爱， Kasih Allah juga bukan cuma bicara soal perasaan, 所以上帝的爱不单是感受而已， tapi juga berbicara tentang tindakan. 而且谈到关于行动， Dan Dia telah membuktikannya bagi kita. 而且他已经向我们证明了， Ketika Allah mengutus Yesus untuk datang ke dunia, 当上帝差派主耶稣来到这个世界上， untuk mati menebus kita dari dosa dan hukuman. 为我们受死，以救赎我们脱离罪和永恒的惩罚时， Karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, 因为是上帝先爱我们， maka pertanyaannya bukan bagaimana saya bisa mengasihi Allah. 所以我的问题就是不是呢，我如何爱上帝？ Titik beratnya bukan apa yang bisa saya lakukan untuk mengasihi Allah. 重点不是呢，我要行什么呢才能够爱上帝？ Karena Allah yang mulai terlebih dahulu. 因为是上帝先爱我们， Oleh sebab itu bagian kita hanyalah meresponi kasih-Nya. 所以我们的职责就是呢回应上帝的爱， Meresponi kasih yang sudah Dia nyatakan bagi kita. 就是我们回应了上帝先爱我们的这个事情了。 Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana cara saya meresponi kasih itu? 然后 Bagaimana cara saya meresponi kasih itu? 我要用什么的方式来回应这个爱呢？ Nah, mungkin kita akan jawab,
有可能我们会回答， Ya, kita harus meresponi kasih Tuhan dengan cara mengasihi orang lain. 就是我们要去爱别人，以回应上帝对我们的爱。 Kita harus saling mengasihi. 我们必须要彼此相爱， Karena itulah kewajiban kita sebagai anak Tuhan. 因为这是我们身为上帝儿女的这个责任。 Itu kewajiban kita sebagai orang yang sudah diselamatkan dan ditebus oleh Tuhan. 这是上帝拯救我们，我们已经得着救恩的神的儿女们应尽的本分。 Kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih itu. 我们不可以虚度这个爱， Maka kita harus berusaha untuk mengasihi. 所以我们要尽我们的能力来去爱。 Tapi pada kenyataannya bukankah kita selalu gagal? 但是呢，事实上呢，我们总是失败的，不是吗？ Kita selalu gagal untuk bisa mengasihi Allah maupun mengasihi orang lain. 我们在爱上帝与爱人的事情上总是失败了。 Kalaupun kita bisa mengasihi, kita mendapati bahwa sebenarnya kasih kita itu ada apa-apanya. 其实或者是我们能够去爱，但是这个爱呢，还是有一些这个原因的。 Saya baru bisa mengasihi anak saya kalau dia sudah jadi anak yang baik. 我能够爱我的孩子，若是他是一个好孩子。 Saya bisa mengasihi mertua atau menantu saya nanti kalau dia tidak colang lo dulu. 如果我能够爱我的家婆、我的媳妇，只要呢他不会讨人厌。 Saya akan mengasihi rekan kerja saya kalau dia baik sama saya, kalau dia suka traktir saya makan. 我的同事时常请我吃饭，时常对我善待我的话，那么我就会爱他。 Maka saudara, kita meresponi kasih Tuhan itu bukan dengan berusaha mengasihi orang lain. 所以呢，很多时候呢，我们爱神呢，并不是呢以我们尽力去爱别人， Bukan dengan berusaha mengasihi orang lain, tetapi dengan tetap tinggal di dalam kasih itu. 不是呢我们去爱尽力去爱别人，乃是我们要住在这个爱里面。 Mari lihat 1 Yohanes 4 ayat 16. 我们来看约翰一书4章16节， Dituliskan di sini, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 神爱我们的心，我们也知道，也信神就是爱，住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。 Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. 我们已经相信了神爱我们， Artinya kasih itu sudah kita terima. 意思是说呢，我们已经接受了这个爱， Kita sudah percaya kepadanya dan kini kita disebut sebagai muridnya. 我们已经相信了他，现在我们被称为主耶稣的门徒。 Maka respons kita seharusnya adalah tetap tinggal di dalam kasih itu. 所以我们应该的回应就是仍然住在爱里面。 Tetap tinggal di dalam kasih berarti tetap tinggal di dalam Allah. 如果真的仍然住在爱里面的，就是住在神里面， Karena Allah adalah kasih. 因为上帝就是爱。 Maka dengan kita tetap berada di dalam Dia, itu artinya kita tetap berada di dalam kasih-Nya. 所以，如果是我们仍然住在神里面，那么我们就是住在爱里面了。 Apa artinya tetap berada di dalam kasih? 如果住在爱里面呢，那么它的意思是什么呢？ Apa artinya berada tetap di dalam Dia? 而只是我们仍然住在主里面， Sederhana saja. 很简单的。 Tetap berada di dalam Tuhan itu berarti senantiasa mengalami kehadirannya dalam hidup kita. 就是呢，住在神里面，就是说呢，我们每天都要经历神的同在。 Kalau kita ada di dalam Tuhan dan mengalami Dia setiap hari, 如果我们住在主里面，我们每一天经历他的同在， maka sudah pasti kasih itu ada di dalam kita. 那么肯定的，这个爱就必定在我们的里面了。 Dan sebagai hasilnya, 结果呢， kasih itu secara natural akan terpancar dari hidup kita. 这种爱呢，会很自然的从我们身后当中散发出来。 Kasih itu adalah buah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 那么这个爱呢，就是圣灵所结的果子。 Jadi bagian kita hanyalah tetap berada di dalam Tuhan, 所以我们的职责就是我们要住在神里面， berespons, berproses setiap hari untuk mengalami kehadirannya. 就是呢，我们每一天要经历神的同在。 Nah, inilah proses yang terjadi dalam pemuridan, belajar untuk setiap hari tinggal di dalam Allah yang menjadi inisiator kasih. 这就是呢，我们在门徒训练
当中我们所要学习的功课，就是我们的学习每一天都住在神里面，而且经历神的同在。 Saudara masih ingat dengan perumpamaan pokok anggur? 弟兄姐妹们，我们还记得主耶稣所说的这个葡萄树的比喻吗？ Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. 主耶稣是葡萄树，我们是枝子， Ranting hanya perlu tinggal melekat pada pokok anggur. 所以这个枝子呢，必须要连接在这个树枝上。 Dia tinggal melekat pada pokok anggur supaya bisa menghasilkan buah. 它连接在这个树枝上，它才能够结果子。 Tapi bukan ranting yang menghasilkan buah, 其实呢，不是这个枝子呢能够结果子， melainkan pokok anggur yang menghasilkannya lewat ranting. 乃是这个葡萄树呢，借着这个枝子来结出果子。 Waktu kita tinggal di dalam Yesus, 当我们住在耶稣里面， maka Dia yang akan bekerja menghasilkan buah kasih dan buah Roh Kudus lainnya dalam hidup kita. 那么会在我们的生命当中动工，使我们能够结出圣灵的果子。 Jadi kita mengasihi Allah dan mengasihi orang lain sebagai buah yang Dia kerjakan dalam diri kita. 所以我们能够爱神爱人呢，是圣灵在我们心中动工，使我们能够结出这些的果子。 Ranting tidak sibuk memikirkan bagaimana caranya dia harus berusaha supaya menghasilkan buah. 所以呢，这个枝子不需要呢很忙碌的在想什么办法才能够结果子的， Karena bagiannya hanya tinggal pada pokok anggur. 所以它的职分呢，就是要住在粘在这个树枝里面，树枝里。 Jadi kalau kita tidak bisa mengasihi orang lain, susah untuk mengasihi Allah, 我们很难爱人，很难爱神 maka masalahnya bukan karena kita kurang berusaha, 它问题呢，并不是因为我们没有尽力， tapi masalahnya sudahkah kita tinggal di dalam Allah dan mengalami kasih-Nya? 但是问题就是呢，我们是否已经住在爱里面，已经经历了神的爱吗？ Ketika kita tinggal di dalam Dia, 如果我们住在主里面， maka kita akan menghasilkan buah yang bisa mengasihi orang lain, 那么我们能够结出爱人的果子， dan semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid Kristus 那么众人就认出我们是主的门徒了。 dari buah yang dihasilkan itu. 透过我们所结的果子， Maka jika kita tinjau ulang lagi, 所以我们再回顾一下， mari kita lihat bagan berikut ini. 我们接下来看这一段。 Tadi kita belajar bahwa manusia itu didefinisikan oleh kasih, segala hal yang kita lakukan digerakkan oleh kasih. 刚才我们说呢，我们人呢是被爱所启动的，我们所做的就是是爱所推动的。 Oleh sebab itu kasih kita harus diarahkan pada hal yang semestinya, pada hal yang benar, yaitu pada Allah. 所以呢，我们的爱呢是必须指向正确的事物，就是上帝本身。 Nah, bagaimana supaya kasih kita bisa terus diarahkan pada Allah? 那么我们如何让这个爱呢？这个我们的目标是上帝呢？ Dengan tetap tinggal di dalam Dia, 就是我们要住在主里面， dengan mengalami kehadiran dan kasih-Nya setiap hari. 就是我们每一天经历神的同在。 Maka hasilnya, 那么它的结果， kasih itu akan terpancar secara natural lewat diri kita. 那么这个爱呢，就在我们的身上呢，很自动的散发出来了。 Kita akan dimampukan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. 那么我们就这个能力呢，爱神爱人了。 Saudara, suatu kali ketika hari ibu yang baru lewat ini, 哎呀，刚过的母亲节， seorang anak kecil kelas 2 SD 一个小学2年级的学生， ngomong begini kepada maminya. 他对于他的母亲这么的说 Mami, ayo kita pergi ke supermarket. Aku mau beliin hadiah untuk mami. 妈，我们到超市去，我想给你买礼物。 Maka pergilah mereka ke supermarket. 所以当他们到了这个超市， Si anak ini bawa tas kecil 那么这个孩子拿着一个小袋子， yang isinya adalah uang jajan yang selama ini dia tabung. 就是呢里面装着是他呢零用钱呢，把它出数出来的除数的钱。 Terus sampai di supermarket dia sok-sokan bilang ke maminya begini. 然后到了超市的时候，他很大方的对他的母亲说 Mami, ambil aja barang yang mami suka. 妈，你喜欢什么东西，你尽管拿好了。 Mami boleh ambil apa aja, nanti aku yang bayar. 你可以拿你任何你所喜欢的东西，我付钱。 Ini aku punya banyak uang. Dia tunjukkan tasnya ke maminya. 然后他跟他的母亲呢，让他的母亲看到他所带的钱。 Mendengar itu maminya sebenarnya agak geli tapi terharu juga. 母亲听到孩子的话呢，好像呢觉得很好笑，但是也受了感动。
Maminya menolak dan bilang, aduh nggak usah lah, jangan, nanti uangmu habis. 那个的母亲呢，就拒绝说不需要了，等下你的钱会花光的。 Dia bilang, nggak apa-apa loh Mami, kan cuma sekali-sekali aja, cepai-cepai aja, biokin lah. 他说没事的，只是偶尔一次吧。 Ayo Mami pilih, ambil aja, mau ambil apa? 你选择你要想要什么东西呢，你就买吧。 Maminya lagi pikir-pikir, sambil pikir anak ini bawa marshmallow. 然后呢，这个母亲在想的时候，这个小孩子就拿了这个棉花糖， Terus dia sodorkan ke maminya, nah ini Mami mau beli ini nggak, marshmallow? 然后把它带到母亲的面前说：“妈，你要不要买这个棉花糖？ Karena anak ini suka marshmallow. 因为这个孩子喜欢这个棉花糖。” Terus kan dia pikir kalau nanti Mami beli ini, nanti di rumah aku bisa ikut makan juga. 所以他就想的是，母亲买了这个东西回到家，我还是可以吃到这个糖的。 Terus dia paksa lagi, ayo Mami ambil apa lagi, ambil aja. 他就跟他母亲一直说呢：“妈，你要什么东西，你拿就好了。” Lalu maminya berpikir beli apa ya? 所以母亲就在想要买什么东西呢？ Akhirnya terpikirlah ide, dia beli tepung dan beli keju. 然后他就买了这个面粉以及奶酪。 Karena maminya pikir nanti pulang rumah dia bisa olah bikin jadi pizza, terus bisa dimakan bareng-bareng dengan anggota keluarga yang lain. 因为这个母亲想了，买了这些东西呢，回到家可以做这个披萨，让全家人能够享用。 Lalu setelah sampai di kasir, 然后到了这个收银台， beneran si anak ini yang bayar. 真的是这个孩子付账， Untung uangnya cukup. 幸亏呢他的钱足够。 Nah terus dengan senyum yang lebar di wajahnya dia bilang ke maminya, 然后这个孩子非常开心的笑着对他的母亲说 Mami nanti besok kita pergi lagi ya, belanja lagi ya, uangku masih banyak loh. 他说妈，明天我们再来吧，因为我的钱还很多呢。 Saudara, waktu saya dengar cerita ini dari cici saya, 弟兄姐妹们，我是从我的姐姐听到这个故事的。 saya langsung merenungkan bahwa sebenarnya ini menggambarkan relasi kasih kita dengan Tuhan. 然后再默想呢，其实这是描述到我们与上帝之间的这个沟通的关系。 Uang yang dipakai oleh anak ini untuk menraktir maminya sebenarnya uang siapa? 那么呢，这个孩子买东西的钱其实是从哪里来的呢？ Ya uang maminya. 当然是他母亲给他的。 Dia tidak mungkin bisa punya uang kalau maminya nggak beri dia uang. 如果母亲不给他钱，他不可能有这些钱的。 Bahkan waktu dia mau beli untuk maminya pun maminya berpikir bagaimana ini yang saya beli bisa dibagi untuk anak-anakku juga. 所以，当然母亲呢也想过呢，要如何处理这些购买的东西。 Nah saudara, tapi seringkali dalam hidup saya berpikir 所以在我的生活当中谈到爱的时候，我就会想， bahwa dengan usaha sendiri saya mau mengasihi Tuhan. 我是要尽我的能力来爱上帝， Saya mau memberi untuk Tuhan. 我要奉献给上帝， Saya mau membalas kebaikan Tuhan. 我要报答上帝的恩惠。 Padahal sebenarnya poinnya bukan di saya. Poinnya sebenarnya bukan di saya. 其实的重点不是在于我， Karena apa yang saya punya 因为我所拥有的 semuanya berasal dari Tuhan. 一切都是来自于上帝。 Sama kayak anak kecil tadi yang punya uang mau traktir maminya. 就像刚才的小孩子一样，他有钱要请他的母亲， Sebenarnya uangnya adalah uang mami. 其实的他的钱是他母亲的。 Saudara, kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah, tidak mungkin bisa mengasihi sesama. Kalau 姐妹们，我们不可能爱神和爱人。 kita tidak mungkin punya kasih itu kalau Allah tidak kasih kasihnya. 如果呢，上帝没有先爱我们的话，那么我们不可能会有这个爱。 Kita tidak mungkin punya kasih itu kalau kita tidak tinggal di dalam Allah. 若是我们没有住在主里面的话，那么我们不可能会有这个爱。 Maka poin utama yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana saya bisa mengalami kepenuhan kasih Allah setiap hari dengan berelasi dengan Dia. 所以呢，最重要的就是我如何每天通过与主的沟通，经历神圆满的爱。 Maka selanjutnya kasih itu akan terpancar secara natural melalui diri saya. 那么这个爱就很自然的在我们的身上流露出去了。 Sama seperti anak kecil yang tadi, tidak ada yang mengajari dia harus mengasihi mami dengan cara traktir mami. 就像刚才的小孩子一样，没有人教他呢要用这个买东西给母亲，以回报、以答谢他母亲对他的爱。 Waktu saya tanya keponakan saya, kenapa kamu kok bisa berpikir mau mentraktir mami? 然后当我问我的侄儿说，你为什么会想到呢要买东西请你的母亲呢？
Dia bahkan tidak tahu jawabannya apa. 他甚至不知道怎么回答， Yang dia tahu dia cuma sayang sama mami. 他只是知道呢，他爱他的母亲。 Dan dia bilang ya karena hari ibu loh. 他说呢，因为是母亲节嘛， Dan karena aku punya 因 uang. 为我还有钱， Jadi aku traktir mami. 所以我请我的母亲。 Dia lakukan secara natural. 这是很自然的一个行动， Tidak ada kewajiban. 没有这个任务， Tidak ada kata harus. 而且也没有一个字必须的说， Dia lakukan secara natural. 他是很自然的去行出来了。 Karena selama ini dia tinggal sama mami. 因为这一向以来是他跟他的母亲住在一起的， Dan dia merasakan kasih mami. 他能够感受他母亲的爱。 Mami setiap hari bangun pagi siapin sarapan untuk dia. 每天母亲早起为他预备了早餐， Antar jemput ke sekolah. 带他到学校读书， Buatin dia makanan yang enak. 给他煮好吃的食物， Bawa dia ke supermarket. 带他到超市， Beliin dia mainan kesukaannya. 给他买他所喜爱的这个玩具， Beliin dia snack yang dia suka. 给他所想吃的糖果。 Karena dia sudah mengalami kasih itu dengan setiap hari tinggal sama mami. 因为他跟他的母亲住在一起，每天经历他母亲的爱， Maka dia pun bisa menunjukkan kasih kepada mami. 所以他也能够向他的母亲表达他对母亲的爱。 Saudara, biarlah kita belajar untuk membiarkan Tuhan yang mengisi hasrat terdalam dari hati kita. 弟兄姐妹们，让我们自己任凭，让主自己满足我们内心的渴望。 Jika selama ini kita mencarinya dari sumber-sumber lain di luar Tuhan, 如果这一向以来我们寻找的是在主以外的这些事物， mari geser itu dan ganti dengan Tuhan sendiri. 让我们把这些挪去，让主自己来填满我们的心。 Dan mari berproses untuk merasakan kasih Tuhan itu setiap hari, 让我们每一天能够经历到神的同在， dengan datang dan berelasi dengan Dia lewat doa, lewat firman-Nya. 就是借着神的话语读经祷告来与主交通， Dan saudara akan lihat 我们就能够看见， bagaimana Tuhan mengisi hatimu dengan kasih-Nya. 那么上帝就会用他的爱来填满你的心， Dan kasih itu secara natural akan terpancar 这个爱呢就很自动的从我们的身上流放出去， lewat perkataan, lewat pikiran, perbuatan, dan tindakan kita. 透过我们自己的言语行为， Dan orang lain akan tahu 别人就知道 bahwa kita adalah murid Kristus. 我们就是基督的门徒了。 Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. 我们低头祷告， Tuhan, terima kasih 主啊，谢谢你， untuk kebenaran yang membebaskan kami. 你将你的真理赐给了我们。 Terima kasih karena Engkau telah menunjukkan kasih-Mu bagi kami. 主啊，我们感谢你，因为你已经向我们显明了你的爱。 Dan biarlah kami boleh tetap tinggal di dalam kasih itu, 主啊，帮助我们能够住在你的爱里， mengalami kehadiran-Mu setiap hari. 每一天经历你的同在， Dan kasih itu terpancar secara natural lewat diri kami. 让这个爱能够在我们的身上很自然的流放出去。 Tolong kami Tuhan, 主啊，帮助我们每一位， biarlah kerinduan hasrat diri kami yang terdalam 让我们内心的渴望 hanya kami penuhi di dalam Engkau. 能够被你所填满。 Kami serahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. 主，我们将我们每一个己交在主你的手中。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。